أجمعين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدا من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah pada malam ini kita akan masuk latihan yang ke-19. Tuan boleh buka muka surat 59. Okey, muka surat 59. Latihan ke-19 ada nombor 1 dan nombor 2. Okey, kita pergi nombor 1 dahulu. Pilih makna yang sesuai bagi perkataan berwarna. Okey, jadi pada sesi lepas kita bincang berkenaan dengan kata perkataan yang tidak mempunyai kata dasar. Jadi pengarah telah pun mendatangkan beberapa kategori. Okay. Jadi sebahagian latihan kita telah buat perbincangan tentang kategori tersebut telah kita buat pada minggu lepas. Jadi hari ini kita lanjutkan dengan latihan. Baik. Yang pertama, walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Jadi pengarang seperti biasa dia mengambil contoh-contoh yang berkaitan daripada surah Yasin. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Yang bermaksud dan bagi mereka fiha di dalamnya, dalam syurga itu banyak manfaat. Okey. Dan banyak jenis minuman. Okey. Kenapa tidak mereka bersyukur? Jadi dalam ayat ini yang diwarnakan oleh pengarang ialah waw. Okey, huruf waw pada wa masyaribu. Okey, waw kita bincang dulu ada makna sumpah dengan terjemahan demi. Ada makna waw al-hal dengan makna padahal, dalam keadaan, dan banyaknya waw dengan makna dan. Jadi di sini waw dengan makna dan. Okey, dalam bahasa Arab disebut wawul adfi. Ithnani, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami, yakni Allah, kami hidupkan orang-orang yang telah mati. Al-mauta ni tuan-tuan jamak, ya. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat, kami tulis, kami catat apa yang mereka telah lakukan dahulu dan kesan-kesan perbuatan mereka. Jadi waw pula dah, mim, alif, ma tu okey, mengikut terjemahan. Jadi kalau kita tak tahu nak tengok makna apa, boleh tengok terjemahan. Okey, ma itu ialah apa yang. Okey, ma ni
diterjemah dengan apa yang. Ia bukan ma yang berfungsi sebagai kata tanya. Contoh mas muka bukan. Okey. Jadi pengarang dalam buku kita ni, pengarang tidak mendatangkan istilah Arab, okey, bagi ma lah. Okey, dia cuma datangkan ma, makna pertama apa yang dan nota yang telah dibincang, ada yang makna bukan, tidak, ada makna apakah. Jadi kalau kita belajar detail akan datang, insya-Allah kita akan detailkan istilah-istilah Arab. Ada yang disebut sebagai ma nafiyah, tak, dengan makna ma nafi. Ada yang disebut sebagai ma al-mausuliyah, ma menunjukkan alladhi yang. Ada yang disebut sebagai ma al-istifhamiyah, menunjukkan kata tanya, apakah, dan sebagainya. Baik. Salatah. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ini juga daripada surah Yasin. Allah Ta'ala melontarkan soalan. Nah, kenapakah manusia itu tidak fikir? Mengapa manusia itu tak nampak, tak tengok bahawa kamilah yang cipta dia, okay, daripada air mani, nutfah. Fa'idha, tiba-tiba bila dia lahir, dia besar, dia kuat, dia berilmu, dia kaya. Fa'idha huwa khasimun mubin. Maka tiba-tiba dia menjadi orang yang membantah. Khasim maksudnya pembantah, yang menentang. Mubin, jelas, ketara. Okey. Jadi apa yang Allah sebut dalam ayat ini sudah banyak berlaku pada masa sekarang. Jadi pada hari ini di Putrajaya, Mahkamah Persekutuan belum lagi membacakan keputusan tentang usaha daripada pihak-pihak tertentu untuk membatalkan kuasa Mahkamah Syariah. Okey, difailkan. Tingkat pertama Mahkamah Tinggi mereka kalah. Mahkamah Rayuan mereka kalah. Dan mereka bawa ke Mahkamah Persekutuan. Jadi betapa sombongnya. Okey, sehingga sanggup untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Tuhan sebut ni telah pun banyak berlaku. Jadi idza pada hari ini di sini dengan makna tiba-tiba. Okey, tiba-tiba dia menjadi orang yang kuat membantah, menentang. Qasim, mubin, yang sangat jelas. Arba'ah, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ini di awal surah Yasin. Ikutilah oleh kamu orang yang tidak meminta kepada kamu, meminta daripada kamu upah. Dan mereka sentiasa berada di atas landasan yang betul, mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi perkataan la di sini diterjemah sebagai tidak. Jadi kalau la an-nafiyah menunjukkan makna tidak, fi'il mudhari' barisnya langsung tidak ada sebarang perubahan. Jadi kalau kita tulis sa'ala, itu fi'il madhi, mudhari'nya yas'alu.
Okey, sebagaimana yang pernah kita bincang dahulu, dia kenal fi'il mudhari' tuan-tuan tak? Bila bagi kalau depan ni huruf tambahan, ada ya, mungkin ada ta, mungkin ada hamzah, tongkat alif, mungkin ada nun, huruf tambahan yang terhimpun dengan sebutan keyword dia na'aitu. Ataupun disebut juga anaitu. Ikutlah mana-mana mudah. Melalui baris, huruf akhirnya dibaca dengan baris depan. Okey. Jadi, lam ini kekal dengan baris depan. Jadi, bila masuk la tidak merubah baris. Maka la ini dinamakan la an-nafiyah. Okey, la apa? La an-nafiyah. Sebab dia tak ubah baris. Jadi kalau akan datang, kalau tuan-tuan jumpa, katalah dalam petikan-petikan yang lain. Nah, lam ini tiba-tibanya mati. Ada la juga. Okey? Dalam buku-buku petikan lain lah. Ada la tapi lamnya mati. La yas'al. Okey, maka tak boleh kita kata la ini dengan makna la, dengan makna tidak. La ni dengan makna jangan. Janganlah dia bertanya. Macam ni. Okey? Dengan makna apa? La an-nahiyah. Tuan-tuan boleh cek dalam Al-Quran Al-Karim. La an-nahiyah memang kebiasaan dia masuk kepada fi'il mudhari' bahagian anta biasanya. Untuk second person. Anta, antuma, antum. Okey, anti, antuma, antunna. Biasa macam itulah. Tapi tak dinafikan la an-nahiyah, la jangan ini juga masuk. Okey, sebelum fi'il mudhari' bahagian al-ghaib, the third person, pihak yang ketiga. Ada. Contohnya dalam Quran, la yattakhidh. Okey. Lepas tu ada perkataan mukminun. Tak? Okey. Jadi bila bacaan sambung, zal ini yang mati dihidupkan untuk tujuan sambung dengan baris bawah. Maka tanda matinya dibuang. Okey. Jadi kita baca la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jadi kita boleh tengok terjemahan. Terjemahan kita janganlah. Ini maknanya jangan. Bukan tidak ya. La ni la an-nahiyah. Janganlah orang-orang beriman mengambil. Okey. Menjadikan, memilih, okey, mencalonkan dan sebagainya lah. Orang-orang kafir yang menentang Islam sebagai pemimpin. Ada ayat tu. Jadi itu larangan yang jelas daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya ayat yang kelima dipetik daripada surah Yasin juga, daripada ayat nombor 5 ni, daripada ayat yang ke-23. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Jadi pengarang fokus kepada in. Nah, yang diwarnakan adalah in. Baik, makna ayat ini, patutkah aku menyembah beberapa Tuhan yang lain selain Allah? Jika Allah yang Maha Pemurah hendak menimpakan aku dengan sesuatu bahaya, mereka yakni Tuhan-Tuhan selain Allah itu
tidak dapat memberikan sebarang pertolongan kepadaku dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan aku. Okey, ini makna secara umum bagi ayat 23. Jadi in di sini dengan makna jika. Baik, sebab Tuhan kata di sini ada manusia yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan. Jadi umat-umat Nabi-Nabi terdahulu, okey, kalau tuan-tuan nak baca, bacalah dalam surah Asy-Syu'ara, surah yang sangat menarik. Kerana dalam surah itu bila Allah tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih kerana bangsanya sendiri menolak kaum Quraisy yang mempunyai kaitan kekeluargaan, menolak Islam. Mereka tegar menyembah berhala. Jadi setelah berdakwah dan kaum-kaum yang lain pun sama juga, ramai yang menolak. Jadi Nabi pun terasalah, kalau kita terasalah macam sedikit kecewa lah kalau kita lah nak kata Nabi tidak. Tapi Allah Ta'ala tegur Nabi, jangan susah hati, jangan sedih. Kerana sebelum kamu, wahai Muhammad, Nabi-Nabi terdahulu pun diuji, bahkan lebih teruk lagi. Lalu dalam surah Asy-Syu'ara ditampilkan 7 kisah Nabi yang lain untuk mengubat hati Nabi. Diceritakan selepas itu Nabi Musa berdepan dengan Firaun, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, dan last sekali Nabi Syu'aib. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Asy-Syu'ara, surah yang sangat menarik dalam menceritakan kisah-kisah secara ringkas berkenaan dengan 7 orang Rasul tersebut. Jadi mereka, Rasul yang lain itu, kaum-kaum mereka itu ada yang sembah. Okey, contohnya kaum Nabi Syu'aib. Mereka duduk di Madian, dikenali sebagai Ahlu Madian. Mereka ni dikenali juga sebagai Ashabul Aikah. Okey, Ashabul Aikah, Al-Aikah ni maknanya satu pohon yang besar. Mereka dikurniakan kebun tanah yang sangat subur. Okey, tanaman menjadi, buah-buahan menjadi. Jadi mereka hidup dalam keadaan sangat mewah pada ketika itulah. Okey, jadi mereka kata yang memberi rezeki ini bukan Tuhan Allah lah. Yang lalu mereka sembah pohon. Al-Aikah ni maksudnya pohon yang besar, yang sangat banyak daunnya, yang rindang, meneduhkan orang lain. Mereka pun sembahlah pohon. Dan mereka sembah benda-benda yang lain. Itu. Jadi dan ayat ini nak bagi tahu apa yang manusia sembah itu sedikit pun tidak akan menolong dan menyelamatkan mereka. Okey. Latihan berikutnya, gariskan di bawah kata nama rujukan dalam ayat di bawah. Jadi fokus latihan kedua ni, pengarang suruh kita gariskan kata nama rujukan. Baik. Dalam nota yang kita bincang dulu, kata yang tidak mempunyai, perkataan yang tidak mempunyai kata dasar, yang pertama sekali huruful jar. Okey. Yang kedua, pengarang kata kata rujukan. Yang ada 2. Pengarang sebut yang pertama ad-dhamair. Kesemua ad-dhamair sama ada yang bersambung, okey, adapun yang seorang-seorang tu dikenali sebagai kata rujukan. Begitu juga al-asmaul mausulah. Okey, dan juga al-asmaul isyarah.
tergolong dalam kata rujukan. Ini yang difokuskan oleh pengarang dalam latihan yang kedua. Okey? Saya bacakan ayat dia. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Jadi dalam ayat ini ada 1, 2, 3 kata rujukan. Anna tu tuan-tuan merupakan gandingan daripada anna dan nahnu. Jadi anna dicampur dengan dhamir. Okey. Anna. Bahawa. Nah, jadi dicampur dengan nahnu. Kita tak boleh kekalkan begini. Maka nahnu ni kena ubah. Okey. Diubah kepada anna. Okey, ini yang masyhur. Ataupun boleh diubah kepada annana. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak menguatkan lagi sebarang kenyataan, Allah Taala akan guna annana. Okey. Kalau nak ringkas saja dia guna anna. Baik. Jadi anna tu ada nun alif yang bersama dengan nun taukid tu. Anna tu merupakan kata rujukan. Dhamir. Khalaqnahu. Di situ ada dua tu. Nun alif merujuk kepada kami dan hu, nya. Kami ciptakannya. Min nutfatin. Okey, berikutnya fa idza huwa tu dia. Dia di sini dirujuk kepada apa ya? Kepada manusia. Jadi Allah Ta'ala melontarkan soalan. Nah, manusia yang kami cipta daripada air yang hina ini, tiba-tiba dia rasa sombong. Menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Okey, jadi yang ada kata rujukan di sini iaitu lana, lam bersambung dengan nahnu. Jadi tak boleh kekalkan la nahnu lalu menjadi lana. Baik, lam di sini tuan-tuan merupakan harfu jar. Ini semua maklum lah ya. Jadi kalau kita bincang huruful jar yang maksimumnya ada 20. Yang selalu kita guna dalam penggunaan asas bahasa Arab 8. Jadi kita belajar 8/20. Jadi yang 12 tu akan datanglah kita belajar lagi insya-Allah. Jadi antaranya ialah lam. Okey, maknanya bagi, untuk, milik, kadang-kadang, kerana. Dibaca dengan baris bawah. Okey, kalau dia bersambung dengan isim zahir. Contohnya li Muhammadin. Selain kata ganti nama, kita akan baca li. Kalau dia bersambung dengan dhamir, dia akan baca la. Okey, lahu. Itulah ya. Kalau di sini lana bersambung dengan dhamir na tu. Jadi baca la. Okey, kalau bagi saya, untuk saya, lam dibaca dengan li. Asalnya dibaca dengan baris atas. Tapi dah ya ni harfu mat, maka kena tukarlah kepada baris bawah. Maka dibaca li. Okey. Lahu lahuma lahum, laha lahuma lahunna, laka lakuma lakum, laki lakuma lakunna, li, last kali lana. Khalqahu. Okey, khalqahu, hu tu pun sama. Dhamir. Termasuk dalam kata rujukan, kata di pengarang. Berikutnya wahiya ramim. Allah Subhanahu Wa Taala ni dia boleh hidupkan tulang-tulang yang hancur. Wahiya ramim. Yang
berkeadaan ramim, hancur. Jadi hiya tu dhamir. Dhamir dikira sebagai kata rujukan. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah wahai Muhammad, yuhyiha, menghidupkan akan tulang itu. Siapa dia? Tuhan yang. Alladhi maksudnya yang, dirujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dirujuk kepada apa? Tulang-tulang yang hancur tadi. Alladhi dirujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladhi ini di sini maknanya Tuhan yang. Okey. Ansha'aha, ada pula ha tu kan. Macam tadilah. Yuhyiha awwala marra wa huwa. Dhamir ni dirujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dialah Tuhan yang maha mengetahui terhadap sebarang makhluk ciptaan dia. Alladhi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Jadi kata rujuk di sini ada alladhi, dirujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian antum kamu semua, okey, minhu, hu tu, okey, nya tu, dhamir tu dirujuk kepada apa? Kepada pohon. Asy-syajar, pohon. Okey, al-akhdar yang hijau. Tuqidun, wow, menandakan ramai, dirujuk kepada kamu semua. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. Baik, kataan alladhi kita gariskan lepas awal isa tu, alladhi kan, tu. Kemudian mithlahum, hum, dhamir saja termasuk dalam kata rujukan. Lepas tu huwa. Okey, berikutnya innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi di sini innama amruhu, hudu. Baik. Jadi hudu dhamir. Jadi hu itu dirujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu termasuk dalam kata rujukan. Okay. Berikutnya yaqula lahu, hu, dirujuk kepada sesuatu. Bila Allah berkehendakkan untuk mengadakan sesuatu, jadi lahu tu dirujuk kepada syai'an, sesuatu. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi, alladzi itu dirujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biyadihi, hi itu kepada Allah. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam ayat yang ke-483 ini, terjemahan dia berbunyi, maka akuilah kesucian Allah dengan mengucap subhanallah. Tuhan yang memiliki dan menguasai sesuatu. Dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Jadi inilah terjemahan yang saya petik daripada Pimpinan Rahman. Jadi kalau kita tengok dalam matan, dalam petikan ayat Quran, subhanalladzi biyadihi, ada perkataan biyadihi. Kalau ikut terjemahan literal, di tangannya lah. Jadi Pimpinan Rahman dia tak terjemah macam tu. Tuhan yang memiliki dan menguasai tiap-tiap sesuatu. Baik, dia nak elakkan terjemahan tangan.
Okey, baik. Jadi dalam ayat ini dia ada allazi, ada biyadihi hi, dan ada wa ilaihi hi. Semua dhamir itu dikira sebagai kata rujuk. Baik. Tuan-tuan, kita masuk ke kaedah terpilih yang ke-20. Okey. Kaedah terpilih yang ke-20 ini merupakan kaedah terpilih yang terakhir untuk buku yang dikarang oleh Al-Fadhil dan sahabat saya ni Dr. Rasli. Terpilih yang ke-20 yang terakhir. Lepas tu nanti dia ada jadual ringkas tentang dhamir melibatkan hukum nasab, hukum jar, hukum rafa. Jadi insya-Allah buku kita sudah pun menghampiri penghujung je. Baik. Kaedah terpilih yang ke-20 memahami penggunaan alif lam pada kata nama. Okey, tajuk ini sangat menarik. Cuma pengarang dia tidak mendetailkan sangatlah ya dengan istilah-istilah Arab. Dia cuma bagi tahu alif lam ini tujuannya sekian macam tu je. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab-kitab Arab yang lebih yang besar detail, dia akan sebut istilah-istilah dia. Alif lam nama apa? Okey, jadi pengarang fikir tak peringkat awal ni cukuplah begini. Okey, anda sedia maklum bahawa hanya kata nama sahaja yang ada alif lam pada awalnya. Kata kerja tak ada. Kalau nampak ada juga, itu bukan alif lam, itu huruf tambahan. Okey. Kalau kita jumpa lah kata kerja tapi ada alif, ada lam. Alif itu hamzah wasal. Huruf tambahan lam itu ialah huruf asal. Okey. Ada pelajar tanya saya. Contohlah ya. Lam ha qaf. Lahiqa. Okey. Jadi lahiqa ni ketiga-tiga ni huruf asal. Lam huruf asal yang pertama, ha yang kedua, qaf yang ketiga. Jadi bahasa Arab ni dia tidak terhenti setakat 3 huruf. Dia boleh bertambah 1 jadi 4, tambah 2 jadi 5, tambah 3 jadi 6. Okey? Berdasarkan pada wazan-wazan yang pernah kita belajar dahulu. Baik, jadi yang ni tak mungkin kita jumpa alif, lam, ta, ha, qaf. Sekali nampak tu tak alif lam. Tapi dibacanya iltahaqa. Okey, kalau alif lam biasa al-qamariyah, al-syamsiyah tu alif ni hamzah wasal ni baca bagi atas. Ini iltahaqa. Ini bukan alif lam yang dimaksudkan oleh pengarang. Okey, yang ni tuan-tuan dia ada 2 huruf tambahan. Yang pertama sekali hamzah wasal ni yang depan, yang kedua ta. Jadi iltahaqa ni ia datang mengikut wazan ifta'ala. Okey. Jadi iltahaqa maknanya ialah memasuki, masuk. Iltahaqa Muhammad di al-jami'ah. Muhammad telah masuk mendaftarkan diri ke peringkat universiti. Ada mungkin makna begitu. Okey, baik. Tetapi, kata pengarang, kadang-kadang alif lam ini boleh tertanggal. Okey, macam the dalam bahasa Inggeris yang ada, dalam macam the dalam bahasa Inggeris yang ada kaedah bagi menentukan bila mesti ditulis the dan bila pula mesti letak pada kata nama. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggeris, yang ada tajuk-tajuk kelima yang awal ada ada the,
dah nak guna bila. Jadi di sana ada kaedah. Baik. Jadi kebolehan memahami dan menggunakan alif lam bergantung kepada kebolehan kita, macam mana kita nak guna, nak faham, nak menggunakan alif lam itu bergantung kepada terdedahnya kita dengan bahasa Arab. Setakat mana kita terdedah dengan bahasa Arab. Okey, jadi kalau kita tidak nak begitu membaca, tak. Jadi kita kuranglah terdedah dengan penggunaan alif lam ni. Jadi kita kurang tahulah, kurang fahamlah. Okey, itu maksud dia. Jadi kalau banyak membaca dan mendengar, ia katanya pengarang amatlah membantu. Dia pun begitu, kata pengarang, saya boleh ringkaskan kepada anda seperti berikut. Imbuhan alif lam ini biasanya diletakkan pada kata nama bagi tujuan berikut. Okey, jadi pengarang senaraikan dengan ringkas. Jadi kalau tuan jumpa lagi, tak, akan datang lebih panjang lagi, kita sebut dah secara ringkas begini. Okey, dia kata yang pertama, kata nama subjek alif lam ini diletak dah di awal subjek. Kalau sebut dalam istilah Arab mubtada, Inggeris sebut subjek, Melayu sebut subjek. Okey. Contohnya ialah dalam surah Yasin, dipetik ayat wasyamsu tajri limustaqarril laha. Jadi dimasukkan alif lam. Jadi perkataan asyamsu di i'rab. Okey. Berfungsi dalam i'rab sebagai mubtada. Okey. Dan matahari itu tajri, maksudnya berputar, limustaqarril laha, pada paksi yang Allah Taala tetapkan laha untuknya. Okey. Jadi alif lam di awal itu, dia masuk pada mubtada. Jadi kalau kita belajar tajuk mubtada khabar, mubtada biasanya ada alif lam. Okey. Khabar biasanya tak ada alif lam. Macam itulah peraturan biasa. Dia sebut biasa tu ada yang luar biasa. Baik, yang kedua kata nama yang sedia maklum. Okay, antara penutur dan pendengar. Kata nama yang sedia maklum, yang dimaklumi. Okey, yang termaklum. Ikutlah istilah dalam bahasa Arab ni ialah ma'rifah. Okey. Jadi pengarang datangkan contoh. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Alif lam pada perkataan al-yawma, mengikut contoh pengarang, nak beritahu pada hari. Okey, jadi kalau tuan-tuan tengok dalam terjemahan Ibn Rahman, saya cek al-yawma diterjemahkan pada hari itu. Okey, saya tengok terjemahan pandangan orang lain, dia kata boleh terjemah pada hari ini. Okey, sebab dalam surah Al-Maidah, di antara wahyu-wahyu yang terakhir, turunnya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan agama kamu, aku dah cukupkan nikmat-nikmat aku, aku redha Islam sebagai agama. Jadi pada hari ini, terjemahnya pada hari ini. Biasa kita dengarlah, al-yawma. Dan ayat yang sama, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk menentang agama kamu, wahai Muhammad. Okey, sebab itu bila Nabi SAW telah berjaya membuka kota Mekah, jadi kedua kota Mekah dan Madinah disebut sebagai
al-haramaini asy-syarifaini, dua tanah haram. Yang haram dimasuki oleh orang-orang bukan Islam. Musyrikin ke Yahudi ke tak boleh. Tak boleh masuk. Okey. Kawasan Mekah tak boleh. Okey. Jadi pada hari ini tuan-tuan, kalau kita tengok berita yang terkini sehari dua ni, ada video yang sangat jelas. Okey, orang-orang kafir yang datang sebagai pelancong, okey, dibenar oleh pihak keamanan Arab Saudi atas arahan orang atasan barangkali untuk masuk ke kawasan Al-Masjidil Haram di luar. Ada gambar, ada video dia. Ini petanda-petanda akhir zaman yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi sebut akhir zaman bangsa Arab akan rosak akhlak. Jadi apa yang haram mereka buat. Baik. Berikutnya wal qamara qaddarnahu. Jadi dalam ayat tadi, al-yauma, pada hari itu, nakhtimu ala afwahim, kami tutup mulut-mulut mereka. Hari itu hari yang termaklum. Hari mana? Hari akhirat. Hari pengadilan. Jadi disebutnya ma'rifah, maksudnya hari yang termaklum. Sama ada yang menutur ataupun yang dengar. Semua maklum. Wal qamara qaddarnahu manasila hatta 'ada kal urjunil qarib. Dan bulan itu, qaddarnahu, kami tentukan untuknya manazil, tempat turun naik. Manazil ini jamak tuan-tuan, ya. Jamak kepada manzilah. Manzilah. Jamaknya ialah manazil. Dan manazil juga jamak bagi manzil. Okey, manzil dengan makna rumah, tempat yang kita naik turun. Manzilah maksudnya kedudukan. Jamak bagi kedua-dua mufrad ini ialah manazil. Jadi bulan ni dia tidak beredar straight je. Dia ada turun, dia naik, turun, naik. Okey. Jadi wal qamara, dan bulan itu, bulan mana? Ini semua maklum, bulan yang mengelilingi bumi. Kita ada satu bulan sahaja untuk bumi lah. Kami tentukan ia baginya manazil, tempat turun dan naik. Maka berlakulah bulan penuh, bulan separuh, bulan sabit. Kesan daripada dia beredar, dia mengikut turun naik itulah, ya. Hatta ada, dia berpusing sehingga dia kembali balik. Okey, tempat permulaan peredaran dia. Kal urjunil qadim, seperti tangkai kurma. Jadi bila sebut kal urjun, orang faham. Al urjun ni maksudnya apa? Tangkai kurma. Al qadim, yang lama. Jadi kalau tuan-tuan rajin Google, ada satu kajian daripada barat, mereka kaji tentang ayat ini. Last sekali pengkaji itu masuk Islam. Sebab apa? Mereka kaji apasal Tuhan sebut tangkai kurma yang kering ni. Okey, kalau mereka kaji memang betul. Bila dia kering, tangkai itu dia melentur, bengkok. Jadi mana-mana kurma yang masih berbaki dia akan melekat. Jadi bila letak tu, sebiji makan macam apa? Bulan dia berjalan. Jadi saya baca pengkaji itu akhirnya masuk Islam. Dan alif lam biasanya ditanggalkan dalam keadaan berikut. Okey, jadi pengarang datangkan contoh-contoh yang lain. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Okey, jadi perkataan khasim tak ada alif lam. Okey, jadi makna kataan khasim maksudnya pembantah.
Okey, jadi tak ada alif lam bila kata nama predikat. Bila khabar memang kita tak boleh masuk alif lam. Kalau tuan-tuan letak juga alif lam salah nahwu ni. Fa idza huwa al-qasim, tak boleh salah. Okey. Yang kedua, kata nama yang tidak termaklum antara penutur dan juga pendengar. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Allah Ta'ala, ayat ini, ayat 44 dalam surah Yasin, dia ada kaitan dengan ayat 43. Jadi bila Allah kata Allah boleh tenggelamkan mereka, dan kalau Allah selamatkan mereka, Allah akan berikan rahmat. Gitulah. Lepas tu Allah akan beri kesenangan hidup. Ilahin, kepada satu tempoh. Jadi tak ada alif lam. Bila tak ada alif lam menunjukkan tempoh yang tak tahu sampai bila. Yang tak termaklum. Yang membaca pun Nabi kita pun tak tahu. Okey. Orang yang dengar pun tak tahu. Ilahin. Jadi tempoh kesenangan tu sampai bila? Allah Ta'ala saja yang tahu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran. Tak ada alif lam. Sebab apa? Sebab umum. Sebab apa? Sebab dia tak kata nama yang tidak termaklum. Okey. Ikutlah kamu semua rasul yang diutuskan yang tak meminta upah. Okey. Sedangkan mereka itu sentiasa dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada pada jalan yang betul. Jadi perkataan ajrah tidak ada alif lam. Berikutnya, memberi makna umum atau tidak ditentukan. Okey, falyawma la tutlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari ini pada hari kiamat inilah sebarang diri tak akan dizalimi sedikit pun. Yang tak akan dibalas melainkan mengikut apa yang dahulu mereka lakukan. Perkataan nafsu di sini dibuang alif lam nak bagi tahu makna umum semua sekali. Semua diri yang diperhitungkan maka tidak dizalimi. Okey. Mereka akan dibalas berdasarkan kepada sejauh amalan mereka ketika kehidupan di akhirat, di dunia dulu. Baik, yang keempat kata nama bersandar. Kalau kita belajar dulu tajuk mudhaf, okey, dan mudhaf ilaih, mudhaf dan mudhaf ilaih. Okey, mudhaf tak boleh masuk alif lam. Okey, mudhaf memang tak boleh masuk alif lam. Jadi kalau kita tulis mudhaf huruf akhirnya tak boleh dibaca dengan tanwin. Wadrib lahum mathalan. Okey, sampaikan kepada mereka satu perumpamaan. Ashabal qaryati irja'ahal mursalun. Penduduk kampung. Itu yang bila ketika mana mereka didatangi oleh para rasul. Macam mana keadaan mereka? Adakah mereka menerima? Jadi perkataan ashaba di sini ialah jamak. Sahibun. Sahibani. Jamaknya ashab. Dengan makna penduduk. Jadi kalau mudhaf tak boleh masuk alif lam. Ba dibaca dengan baris satu. Okey. Yang kelima, kebanyakan kata nama khas. Okey, kebanyakan kata nama khas. Jadi pengarang menyebut kebanyakan. Jadi kalau kita tengok nama orang, nama apa dia? Muhammad, tak ada alif lam. Tak, Muhammadun. Nama apa dia? Yusuf. Tak ada. Nama apa? Adam, tak ada alif lam. Okey, tapi ada sebahagian ada alif lam, tuan-tuan. Contohnya Al-Hasan. Cucu Nabi. Al-Husain, ada alif lam. Bahkan dalam kitab-kitab sirah diletaknya alif lam. Tokoh ahli tasawuf Al-Hasan Al-Basri, ada alif lam. Jadi bila sampai kepada alam Melayu kita ni, barangkali bila berat nak sebut alif lam, dia buang.
Nama apa cucu Nabi? Hasan. Seorang lagi Husain. Gitu je. Maka penggunaan tanpa alif lam itu beredar. Nah, jadi kalau tengok dalam kitab memang ada alif lam. Jadi pengarang sebut kebanyakan kata nama khas. Adam tak ada alif lam. Jadi kalau masuk juga Adam dengan alif lam, salah, tak boleh. Untuk memberi gambaran menggerunkan. Jadi Allah Ta'ala bila dia ancam dengan sesuatu azab, ada kalanya dia tidak masukkan alif lam. Tujuannya untuk menggambarkan satu azab yang akan datang kepada kamu yang sangat menggerunkan tanpa alif lam. Okey, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Tak ada alif lam. Tujuannya untuk gambarkan azab yang menggerunkan. Okey, yang ketujuh untuk memberi gambaran hebat. Salamu qawlan min rabbir rahim. Bila penghuni syurga dialu-alukan masuk dalam syurga, mereka disambut dengan ucapan yang sangat indah, memberi gambar yang sangat hebat. Macam mana hebat, wallahu a'lam. Kalau kita datang ke majlis yang besar-besar, kita diberi penghargaan macam-macam. Masuknya bunyi adapun ada ucapan yang bergema untuk kita. Jadi ucapan daripada para malaikat sangat hebat. Jadi dalam contoh ini dibuang alif lam untuk gambarkan gambaran yang hebat, ucapan salam yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni syurga. Baik, dan kata Rabb itu pun dibuang alif lam. Tuhan mana? Tuhan yang sangat maha penyayang. Untuk memberi gambaran hina atau kecil. Kadang-kadang dibuang alif lam sebab apa? Sebab nak gambarkan betapa hinanya, betapa kecilnya. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Akan manusia itu melihat bahawa Allah, kami ciptakan dia daripada nutfah, daripada air mani. Tak masuk alif lam, tak ada pengarang. Sebab apa? Untuk gambarkan betapa hinanya air itu. Fa idza huwa khasimun mubin. Baik, jadi insya-Allah pada sesi yang akan datang kita akan sambung penerangan di bawah, dan kita akan masuk latihan-latihan yang menyusul, dan kita akan masuk insya-Allah jadual dan ringkasan. Termasuk wazan-wazan yang telah pun kita belajar. Jadi tak tahulah akan datang minggu depan tu sebagai penutup ke wallahu alam, saya tak tahu. Tengok bergantung kepada sempat ke tidak. InsyaAllah. Jadi akan datang kalau buku ni habis, kita carilah buku-buku lain pula yang sesuai. Okey tuan-tuan, setakat ini dulu. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Zila Ustaz. Wa lillahi